إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, seterusnya hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali saya pohon maaf atas sedikit kelewatan pada malam ini. Yang keduanya, kita agak lama juga kita tidak bertemu hadirin dan hadirat kerana mengikut kepada catatan saya di sini. Majlis terakhir kita adalah pada 18 Mei yang lepas dan hari ini 15 Jun, maknanya sudah bersamaan hampir sebulan kita tidak mengadakan kuliah. Jadi pada malam ni kita nak sambung perbahasan kita ringkasan Zadul Ma'ad ini, Mukhtasaru Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab ni diringkaskan oleh Al-Ustaz Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazdiyat. Ahmad bin Osman Al-Mazdiyat hafizahullahu ta'ala, iaitu ringkasan ke atas kitab yang ditulis oleh Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, namanya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Jadi pada malam ni kita nak masuk perbahasan nombor yang ke-14 daripada kitab ni, iaitu fasal yang ke-14. Fasal yang ke-14. Disebutkan di sini, fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi tatawwu' ala rahilah. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan pelaksanaan salat sunat di atas haiwan tunggangan. Berkenaan dengan pelaksanaan salat sunat di atas haiwan tunggangan, ala rahilah. Ar-rahilah adalah kenderaan. Tetapi kita tahu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenderaan yang ada pada ketika itu adalah haiwan tunggangan. Sama ada unta atau kuda atau keldai, hadirin dan hadirat, ini adalah antara haiwan tunggangan. Dan disebutkan di sini oleh Ibn Al-Qayyim, wa kana yusalli at-tatawwu'a bil-laili wan-nahari ala rahilatihi fi as-safar qibala ayyi wijhatin tawajjahat bih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat sunat pada waktu malam atau siang di atas haiwan tunggangan baginda ketika baginda bermusafir. Bermusafir. Qibala ayyi wijhatin tawajjahat bih, dengan baginda menghadap ke arah sudut mana yang dihadap oleh haiwan tersebut. Maknanya Nabi salat di atas tu dan Nabi menghadap ke arah mana yang dihadap oleh haiwan tersebut. Maknanya ke sudut mana yang dihadap oleh haiwan tersebut. Kalau haiwan tu bergerak ke kanan, maka Nabi akan menghadap ke kanan. Kalau haiwan tu ke kiri, Nabi akan menghadap ke kiri. Jadi di sini timbul satu persoalan berkenaan dengan apa dia? Menghadap kiblat, hadirin dan hadirat, tentang isu menghadap kiblat. Kita tahu bahawasanya menghadap kiblat ni adalah salah satu daripada apa? Syarat sah salat. Daripada syarat sah salat. Kita kata yang wajib di dalam salat ni, yang utamanya ada dua. Yang pertamanya syarat sah salat, dan yang keduanya adalah rukun-rukun salat. Jadi kita dah sebut banyak kali sebelum ini bahawasanya ada perbezaan di antara syarat dan rukun. Bahawasanya syarat ni dia berada di luar salat, manakala rukun tu dia berada di dalam ibadah salat itu sendiri.
Jadi kita nak ambil contoh mudah. Bacaan surah Al-Fatihah merupakan syarat sah salat ke rukun salat? Kita kata ia adalah rukun kerana ia berada di dalam salat. Mengambil wuduk, adakah ia merupakan rukun salat atau syarat sah salat? Kita kata syarat sah salat kerana kita berwuduk sebelum daripada kita mendirikan salat, hadirin dan hadirat. Jadi termasuk syarat sah salat selain daripada mengambil wuduk, dalam arti kata suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, suci daripada najis pada pakaian, pada tempat dan pada badan, selain daripada menutup aurat, selain daripada masuknya waktu salat, maka syarat sah salat adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi hukum menghadap ke arah kiblat ni wajib. Hukum menghadap ke arah kiblat ni wajib sebab ia syarat sah salat. Dalam arti kata seseorang yang salat membelakangi kiblat, salat dia tidak sah. Salat membelakangi kiblat, salatnya tidak sah. Wajib dia menghadap ke arah kiblat. Cuma kata para ulama fiqh, diberikan pengecualian kepada dua situasi. Maknanya kewajipan menghadap salat ni diberikan keringanan pada dua situasi. Situasi yang pertama adalah semasa salatul khauf, salat khauf. Yang mana apabila salat khauf didirikan, maka tidak disyaratkan untuk mereka yang salat pada ketika itu menghadap ke arah kiblat. Dan situasi yang kedua adalah salat sunat di atas kenderaan. Salat sunat di atas kenderaan. Yang inilah yang kita jadikan sebagai topik perbahasan dan perbicaraan pada malam ni, iaitu bahawasanya Nabi SAW, baginda pernah mendirikan salat sunat di atas kenderaan, tak kira siang, tak kira malam, ketika baginda bermusafir. Hadirin dan hadirat, ketika baginda bermusafir. Jadi inilah yang menunjukkan bahawasanya dibolehkan untuk kita mendirikan salat sunat di atas kenderaan. Tetapi kita katakan begini, kenderaan moden terbahagi kepada dua pecahan pula. Ada kenderaan moden pada hari ini yang kita boleh salat fardu pun di dalamnya, kerana sifat dia berbeza dengan kenderaan pada zaman Nabi SAW yang membolehkan kita hanya salat sunat sahaja di situ. Sebab itu kalau kita ambil contoh, kapal terbang termasuk tak kenderaan? Kapal terbang termasuk kenderaan. Tapi apabila kita duduk di dalam kapal terbang, kita statik ke kita bergerak-gerak macam naik unta, macam naik kuda? Kita statik sahaja. Hadirin dan hadirat, kita tak bergoyang kanan, tak bergoyang kiri, tak turun naik kiri depan belakang, tidak. Jadi ketika situasi tersebut dia statik dan dia menghadap ke arah yang sama dalam tempoh masa yang lama, maka kita kata di situ boleh tak buat solat fardu di atas kenderaan, iaitu kapal terbang? Jawapannya dibolehkan, walaupun kapal terbang dikategorikan sebagai kenderaan, hadirin dan hadirat. Tapi mungkin kalau kita boleh nak umpamakan kenderaan pada zaman Nabi adalah dengan kereta ataupun bas yang tu, yang mana kereta ni kejap ke kanan, kejap masuk simpang kiri, kejap dia straight, kejap dia U-turn, macam tu. Jadi dia boleh umpama dengan haiwan kenderaan tersebut, hadirin dan hadirat. Tapi yang ketika itu, adakah boleh salat fardu dalam kereta? Kita kata tak boleh. Maka dia mengambil pakai sebiji hukum salat sunat yang kita katakan kenderaan pada zaman Nabi adalah haiwan tunggangan. Maknanya kalau salat sunat boleh tak? Kata para ulama boleh. Kalau salat di atas kenderaan tanpa menghadap ke arah kiblat, tanpa menghadap ke arah kiblat. Jadi disebutkan di sini macam mana cara solat. Maka cara solatnya adalah fayarka'u wa yasjudu 'alaiha ima'an. Nabi rukuk dan Nabi sujud di atas haiwan tunggangan tersebut secara ima'. Ima' tu dengan baginda tunduk. Baginda tunduk. Maknanya rukuk pun tunduk dan sujud pun tunduk juga, dan baginda berada di atas kenderaan sebagai haiwan tunggangan. Dan apakah perbezaan tunduk antara rukuk dan juga tunduk ketika sujud? Maka ini dijawab oleh Ibn Al-Qayyim, wa yaj'alu sujudahu akhfad min ruku'ih. Nabi menjadikan tunduk baginda untuk sujud jauh lebih rendah berbanding tunduk baginda ketika rukuk. Jadi maknanya kalau rukuk tu mungkin kita tunduk sedikit, tapi ketika sujud di atas kenderaan haiwan tunggangan tu, kita punya kepala ataupun tunduk kita jauh lebih rendah. Hadirin dan hadirat. Wa qad rawa Ahmad wa Abu Dawud an Anas bin Malik qala
Abu Daud dan juga Imam Ahmad rahimahumallah, kedua-duanya telah meriwayatkan daripada sahabi Al-Jalil Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik ni adalah khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu kepada baginda yang berkhidmat kepada baginda selama 10 tahun. Hadirin dan hadirat, Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada an yusalli ala rahilatihi tatawwu'an istaqbala al-qiblah. Yang ni kaifiat dia. Nabi SAW apabila baginda ingin mendirikan salat sunat di atas haiwan tunggangan baginda, pertama sekali baginda akan menghadap kiblat dahulu. Maknanya ketika nak mendirikan salat sunat di atas haiwan tunggangan, baginda akan menghadap kiblat dahulu. Fakabbara lis-salah. Kemudian baginda pun melafaz takbiratul ihram. Baginda melafazkan Allahu Akbar, gitu. Summa khalla ala rahilatihi. Kemudian Nabi pun melepaskan urusan baginda tu kepada haiwan tunggangan tersebut. So maknanya kemudian Nabi pun naik ke atas haiwan tersebut. Summa salla haisu tawajjahat bih. Kemudian Nabi mendirikan salat dengan mengikut sudut manakah yang dihadapkan oleh haiwan tunggangan tersebut. Maknanya sudut mana dia mengarah. Haisu tawajjahat bih. Tawajjahat tu kembali kepada rahilah. Maknanya sudut mana haiwan tunggangan tersebut mengarah dan menghadap. Hadirin dan hadirat, maknanya kalau dia ke depan kanan, Nabi ikut je, Nabi solat. Ketika nak rokok, Nabi tunduk, isyaratkan Nabi tunduk badan. Dan ketika sujud, Nabi tunduk dengan kadar yang lebih rendah berbanding rukuk. Hadirin dan hadirat, jadi ini menunjukkan kepada pelaksanaan salat di atas haiwan tunggangan. Tapi kalau kita tengah drive, macam kalau kita nak buat perumpama dan perbandingan dengan zaman sekarang, tak boleh lah. Hadirin dan hadirat, kerana ia akan memudaratkan. Contoh, di tengah drive, dia nak semayang, Allahu Akbar. Kemudian dia nak rokok pula, dia nak sujud pula. Kalau kita kata, kenderaan kereta tu mengambil pakai hukum haiwan tunggangan pada zaman Nabi, ia tidak sesuai. Hadirin dan hadirat. Lebih-lebih lagi, zaman sekarang ni, tak ada tujuan pun kita nak salat di atas kenderaan. Kita punya negara ini, alhamdulillah, kita banyak tempat salat sebenarnya. Kita banyak tempat salat. Bahkan disebut dalam hadis dengan sebutan yang lebih kuat, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untuk aku ni, kata Nabi, tanah bumi keseluruhannya adalah masjid, tempat salat yang suci. Hadirin dan hadirat, tempat salat. Jadi merata kita boleh salat. Kenapa nak salat tengah drive kereta pula? Dia tidak ada sebab. Kenapa saya kena sebut sikit? Sebab kalau tuan-tuan ikuti perkembangan pada beberapa tahun yang lepas, kalau tak silap saya, sama ada 2017, 2018, ada seorang artis tu dia solat dalam kereta. Dia solat dalam kereta dan dia ambil video dan dia sebarkan di media sosial. Saya tak tahu lah tuan-tuan ikuti ke tidak. Ada seorang tu, artis wanita tu, tak tahu lah dia artis ke tidak. Tetapi dia artis lah. Cuma dia solat dalam kereta dan dia sharekan di media sosial dia. Dan benda tu timbul persoalan, timbul orang kata sah ke, kerja ke kanan, kerja ke kiri. Tapi kita ambil satu lah, kita ingat satu, kita sebagai penuntut ilmu ni, apa je kejadian pelik yang berlaku, kita anggaplah itu sebagai ruang untuk kita belajar sesuatu ilmu yang baru. Jangan kita rasa nak bantah ke, kita nak melatah ke, tidak. Tapi kita ambil ruang untuk kita belajar sesuatu. Sebab zaman sekarang ni kadang-kadang kita banyak belajar daripada kejadian-kejadian yang macam-macam berlaku. Tak kira lah kejadian tu salah ke ataupun betul, tapi kita boleh belajar sesuatu. Ni sifat bagi saya penuntut ilmu lah. Sifat penuntut ilmu ni dia kena ambil, dia kena cari dekat mana aku boleh belajar daripada peristiwa ni, kejadian ni. Kadang-kadang berlaku banyak isu dalam kalangan masyarakat kita hari demi hari yang berkait dengan isu-isu agama ni, kita dapat ilmu. Hadirin dan hadirat, saya tengok macam contoh dahulu pada tahun 2015 atau 2016 yang lepas. Pada ketika itu viral di Facebook, hadirin dan hadirat, tentang ada orang jemaah haji ataupun jemaah umrah, dia melakukan tawaf di Kaabah tu dengan menaiki Segway tu. Segway tu hoverboard. Hoverboard ni macam yang kita duk tengok kadang-kadang dalam mall tu, polis duk pusing sana sini tu lah. Dia macam tu. Jadi dia naik. Jadi dia pun melakukan ibadah tawaf, naik hoverboard ataupun Segway pada ketika itu sebutan dia. Jadi kita pun bahas lah,
hoverboard dan segway ni, dia boleh dikategori sebagai kenderaan. Sebab kita naik atas dia, dia bawa kita. Macam naik apa, sama je hukum dia dengan naik motor, bawa motor. Sama je lah. Lalu, kita pun bangkit. Adakah pernah Nabi melakukan tawaf dengan menaiki kenderaan? Rupanya ada hadis. Memang Nabi pernah melakukan tawaf dengan menaiki unta. Jadi dikias kepada itu. Jadi menunjukkan hukum dia nak kata haram tak boleh. Nak kata makruh pun ada dalil yang menunjukkan naik unta. Unta lagilah haiwan. Haiwan bawa masuk masjid. Lagilah, betul tak? Mungkin dibahas. Itu pun jadi perbahasan para ulama. Hukum membawa masuk haiwan dalam masjid. Sebab Kaabah kan dalam Masjidil Haram. Dan Nabi melakukan tawaf di dalam Kaabah. Maksudnya di dalam Masjidil Haram. Dengan naik unta. Jadi ulama bahas dari sudut tu, mereka kata dibolehkan untuk kita melakukan tawaf dengan menaiki kenderaan. Termasuk kenderaan adalah hoverboard dan segway. Tapi kita kata boleh bersyarat. Syaratnya adalah dia tidak mengganggu dan menyakiti orang. Bayangkan kalau kita guna pakai hukum yang sama, tak pasal-pasal orang jemaah asal jalan kaki, orang jemaah naik motor. Hadirin hadirat, semua pakai naik motor, pusing. Kan benda ni akan menyulitkan jemaah-jemaah yang lain. Jadi oleh kerana itu, di sini kita nak letakkan suatu undang-undang, maknanya daripada pemerintah Arab Saudi. Lebih-lebih lagi di bawah orang kata Masjidil Haram punya pengurusan dan pentadbiran. Dia sebenarnya Masjidil Haram tu sendiri, dia ada dia punya organisasi dia. Dia ada pentadbiran dia. Kepala dia siapa dia? Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Itu ketua dia. Sebab itu Abdul Rahman As-Sudais ni dia level-level menteri lah kalau ke Arab Saudi sekarang ni. Sebab dia jaga dua tanah suci ni. Masjidil Haram dia jaga, Masjid Nabi pun dia jaga. Sebab itu dia punya gelaran dia adalah Ma'ali Syekh. Ma'ali Syekh ni biasanya untuk wazir je, untuk menteri je. Ma'ali Syekh Al-Ustaz Dr. Abdul Rahman As-Sudais. Begitu. Ma'ali Syekh ni maknanya kalau macam kita yang berhormat sekian lah, yang berhormat menteri, YBM. Begitu. Yang berhormat menteri. Tapi As-Sudais ni level gitu. Jadi kalau dah pihak sana, walaupun dari sudut hukum mungkin boleh, tapi dari sudut undang-undang yang diletakkan oleh pihak pengurusan Masjidil Haram tak dibenarkan. Kita kena ikutlah. Kita kena patuhlah. Jadi poin yang saya nak dapatkan adalah, bila berlaku isu tu, video tu viral, ulama pun keluarkan hukum. Jadi saya ingat waktu itu, masa saya masih berkhidmat di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, dan memang kita daripada Pejabat Mufti pada waktu itulah telah mengeluarkan satu artikel. Dan sekarang ni pun masih wujud lagi. Tuan-tuan searchlah Google, hukum menggunakan segway ataupun tawaf menggunakan segway, Mufti WP, keluarlah artikel tu. Hadirin dan hadirat. Jadi kita bahas satu persatu. Jadi saya nak balik kepada isu yang ada artis yang solat sunat dalam, saya tak pasti dia solat sunat ke solat fardu, tapi dia tunjuk video dia semayang dalam kenderaan. Jadi waktu itu, sama juga, bila viral, orang tanya soalan kepada Pejabat Mufti pada waktu itu. Jadi saya telah menjawab dan menulis secara panjang lebar tentang isu tu dalam, kalau saya tak silap, dalam Irsyad Al-Fatwa, iaitu hukum hakam berkaitan solat di atas kenderaan ataupun di dalam kenderaan. Hukum hakam berkaitan solat di dalam kenderaan. Jadi di situlah kita pecahkan. Kenderaan ni ada pelbagai kategori. Ada kenderaan yang macam kapal terbang yang sifatnya statik dan dia stabil. Ada juga kenderaan yang walaupun dia nampak macam kokoh dan stabil, tapi susah kita nak mendirikan solat di situ. Contohnya ETS. Tuan-tuan pernah solat dalam ETS? Jadi walaupun dalam ETS ada tak surau, sebenarnya ada surau. Hadirin dan hadirat. Tapi kita tengok ETS tu laju. Susah kita nak solat dalam tu pun, dia mungkin kita kurang selesa, hadirin dan hadirat. Jadi selagi kalau kita ni membolehkan kita jamak, baik jamak ajalah. Ataupun kalau sempat sampai pada waktunya, kita solatlah di destinasi yang kita nak tuju. Ataupun kalau dah masuk waktu, sebelum tarikh kita punya pelepasan, sembahyanglah dulu. Begitu hadirin dah. Sebab kita nak mengenangkan, solat dalam ETS ni dia agak sulit. Dia agak susah sedikit sebenarnya. Begitu juga kalau kita nak solat dalam bas, dalam kereta pada hari ini dengan situasi yang sesak dan berbeza. Jadi mungkin dia mengambil pakai hukum yang tidak sama dengan solat di atas kenderaan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu kalau solat di atas kenderaan ni, kalau Nabi bermusafir ni, kiri kanan mana ada apa sangat. Tak adanya kenderaan-kenderaan lain yang nak kacau ke. Jadi hanya baginda sallallahu alaihi wasallam dengan jarak yang sedikit dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi itu boleh mendirikan solat di atas haiwan tunggangan, hadirin dan hadirat. Jadi ketika itu diberikan kelonggaran untuk tidak menghadap ke arah kiblat.
Maknanya macam saya kata ada dua situasi. Yang pertama ketika salat khauf. Yang kedua adalah pelaksanaan salat sunat di atas haiwan tunggangan. Maksudnya salat fardu tak termasuk. Salat fardu tak boleh buat di atas haiwan tunggangan, hadirin dan hadirat. Kecuali salat fardu di atas kenderaan seperti yang saya ceritakan di atas kapal terbang tu. Sebab tu ada satu ulama yang contemporary, dia ada buat satu kitab yang sangat tebal, hadirin dan hadirat, hukum hakam berkaitan penerbangan ataupun hukum hakam berkaitan kapal terbang. Saya beli buku tu masa saya belajar di Jordan. Saya tengok betapa sangat menakjubkan, hadirin dan hadirat. Hukum hakam tayaran, iaitu berkaitan dengan penerbangan, salat di atas kapal terbang, macam mana boleh tak bertayamum, atau perlukah berwudu, atau bagaimanakah salat berjamaah, atau macam-macam. Semua ada dibahas dalam kitab tu. Dan yang menariknya, penulis kitab tu adalah pilot, hadirin dan hadirat. Penulis kitab tu pilot. Kalau kita orang Malaysia ni dengar pilot bercakap pasal agama, kita marah, hadirin dan hadirat. Sebahagianlah mudah-mudahan. Tapi sebenarnya dia bukan semata dia pilot. Dia ni degree, master, PhD semuanya Jamiah Islamiah, Universiti Islam bukannya. Cuma dia jadi pilot tu je lah. Maknanya latar belakang ustaz. Cuma dia pemilih untuk menjadi pilot. Pilot ni apa dia? Dalam bahasa Melayu? Juru terbang lah kan? Dia memilih untuk jadi juru terbang, hadirin dan hadirat. Jadi lain pula sebut juru terbang. Okey. Jadi selesai perbahasan fasal yang ke-14. Kita nak sambung pula kepada fasal yang ke-15, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salati duha. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi berkaitan dengan salat apa? Salat duha. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan salat duha. Duha ni sebenarnya waktu. Duha ni waktu. Dia masa. Sebab tu Allah kata wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Dan dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, wadduha wal laili idza saja. Jadi waktu duha. Jadi apabila kita berada pada waktu duha, kita disunatkan untuk mendirikan salat 2 rakaat seminimumnya. Maknanya dengan jumlah yang minimum sekali 2 rakaat lah. Dan maksimumnya sebahagian ulama kata 8 rakaat. Yang lebih baik adalah 8 rakaat salat duha. Sebab itu ada beberapa ibadah yang lain dikaitkan dengan duha juga, iaitu ibadah al-udhiyah. Ibadah apa? Al-udhiyah. Dan udhiyah ni adalah sembelihan korban. Udhiyah adalah sembelihan korban. Jadi tuan-tuan perasan tak apa kaitan al-udhiyah dengan duha? Sebab kita sembelih korban ni bermula pada waktu duha. Masa kita sembelih korban tu bermula pada waktu duha. Sebenarnya apabila kita boleh sembelih korban ni pada selepas salat raya sehingga hujung hari tasyrik. Betul tak? Sehingga hujung hari tasyrik. Jadi ada 4 hari keseluruhannya masa untuk kita sembelih korban. Iaitu pada hari yang ke-10 Zulhijjah, hari raya haji ni. Ataupun yang lebih tepat, dia adalah hari raya korban. Sebenarnya lebih tepat, dia adalah hari raya korban. Sebab itu disebut Aidul Adha, bukan Aidul Hajj. Dia Aidul Adha. Adha tu sembelihan korban. Kalau Aidul Hajj baru betul hari raya haji. Tapi Aidul Adha, jadi hari raya korban. Jadi dalam tempoh 4 hari tu, 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, ayyamut tasyriq yang disifatkan ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin lillahi ta'ala, hari-hari untuk kita makan, hari-hari untuk kita minum, dan hari-hari untuk kita berzikir. Sebab tu haram berpuasa oleh sebahagian ulama pada hari tasyrik. Sebab dia hari untuk makan, pada hari untuk minum, dan hari untuk kita memperbanyak zikrullah, hadirin dan hadirat. Kemudian yang saya nak sebutkan adalah dalam tempoh 4 hari itu, maknanya siang dan malam tu boleh kita sembelih korban. Sebab nanti orang tanya pula, boleh tak sembelih korban pada waktu malam? Kita kata boleh, selama mana masih berada pada 10, 11, 12 tu. Kecuali 13 malam tu dah tak boleh lah. Sebab dia dah, apabila dah masuk maghrib tu dah tamat dah hari yang ke-14 lah. Jadi, tapi kalau malam yang ke-13 tu boleh, hadirin dan hadirat. Jadi ini menunjukkan bolehlah sembelih korban pada waktu malam. Cuma para ulama kata afdalnya pada waktu siang. Afdalnya pada waktu siang. Itu pun sebab apa waktu siang lebih afdal? Sebab dikatakan yang waktu malam ni gelap. Jadi kalau sembelih ni takut kita sembelih kambing, rupanya tangan Tok Imam pula. Allah, kesian dia.
Jadi sebab itu dirisau, sebab itu dikatakan tidak digalakkan atau makruh untuk melakukan sembelihan pada waktu malam. Tapi kalau kita zaman sekarang ni, kalau kita nak sembelih haiwan korban pada waktu malam, tak logik kalau dalam kegelapan. Biasanya mungkin dalam tempat pusat penyembelihan yang berlampu, yang ada spotlight yang kuat lampu dia, pencahayaannya. Jadi begitu. Ini antara hukum hakam yang dibahas berkait dengan sembelihan. Tapi poinnya adalah bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kawthar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, dan dirikan salat kepada Tuhan kamu serta lakukanlah sembelihan. Lalu para ulama tafsir kata salat dalam ayat tu adalah salat hari raya, dan selepas salat hari raya baru kita lakukan sembelihan. Jadi selepas salat raya tu kan waktu tu waktu duha, hadirin dan hadirat. Maka atas faktor itulah sembelihan korban ni dinamakan sebagai al-udhiyah, kerana ia dilaku pada waktu duha. Ia dilakukan pada waktu duha, maknanya bermula penyembelihan pada waktu duha. Tapi asasnya apabila duha ni adalah waktu dan masa, maka kita katakan kita dituntut untuk mendirikan salat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Yang inilah yang cuba nak dibahaskan oleh penulis kitab kita, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Disebutkan di sini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, rawal Bukhari fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya, iaitu Sahih Al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata duha wa inni la usabbihuha. Aku tak pernah pun tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat duha, dan aku melakukan solat duha. Yang ni adalah hadis sahih riwayat Aisyah. Tapi hadis begini, kita tak boleh nak faham literal begitu. Kadang-kala disebutkan kefahaman ni, aku tak pernah melihat Nabi salat duha. Boleh jadi maksudnya, aku tak pernah melihat Nabi SAW ni melakukan salat duha hari-hari. Tapi Nabi pernah sekali, contohnya. Tapi Nabi tidak dilihat melakukannya hari-hari. Jadi itu antara yang kita boleh faham. Sebab bukan maksudnya, sebab nanti orang akan kata hadis ni bercanggah pula dengan hadis yang lain. Kerana nanti akan ada hadis yang menceritakan Nabi ada salat duha. Sebab tu saya kata, kita dalam nak berhadapan dengan hadis-hadis yang zahirnya dilihat bercanggah ni, kita kena melakukan apa yang dilakukan oleh para ulama. Para ulama kita, apabila ada dalil-dalil yang dilihat bercanggah, first thing first, mereka lakukan apa? Jamak taufiq. Mereka himpunkan kedua-dua dalil dan mereka harmonikan. Jamak taufiq. Jamak ni himpun, taufik ni diharmonikan. Sebab itu macam saya pernah sebut sebelum ni, ada 2 hadis, kedua-duanya sahih, kedua-duanya dalam Sahih Bukhari. Hadis yang pertama, Aisyah kata, aku tak pernah tengok Nabi kencing berdiri. Dan kata Aisyah, siapa yang bagi tahu kepada kamu bahawasanya Rasulullah SAW pernah kencing berdiri, jangan kamu percaya cakap dia. Kerana kata Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman qat, Nabi tidak pernah kencing berdiri walau sekali pun. Yang tu hadis pertama ni dinafikan Nabi pernah kencing berdiri. Tapi ada sahabat yang lain yang bermusafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku pernah melihat Nabi kencing berdiri di subatata qaumin, di tempat pembuangan sampah sebuah kaum ni. Dan ketika itu sahabat ni kata dia pernah tengok Nabi kencing berdiri. Jadi hadis ni zahir kan ada kontradik. Kan ada kontradik. Yang satu kata nafi, yang satu isbat. Jadi di sini kita nak katakan bahawasanya tak boleh kita nak tolak satu dalil dan kita nak terima satu dalil saja. Kita kena gabungkan kedua-dua dalil. Jadi kita kata begini, hadis yang menunjukkan Nabi kencing berdiri itu adalah dalil daripada baginda yang menunjukkan perbuatan itu tidak haram. Itu menunjukkan perbuatan itu tidak haram. Tetapi paling tinggi kepada perbuatan hukum kencing berdiri adalah makruh, hadirin dan hadirat. Dalam arti kata, kita ni orang lelaki disunatkan untuk kencing secara duduk. Kalau walaupun Nabi pernah kencing berdiri sekali, tapi majoriti perbuatan Nabi adalah Nabi buang air kecil dalam keadaan duduk. Jadi kalau orang tanya, yang mana satu sunnah Nabi? Buang air kecil berdiri ke buang air kecil duduk? Jadi kita kata adalah buang air kecil dalam keadaan duduk.
Tak boleh kita nak kata buang air kecil berdiri itu sunnah Nabi sebab Nabi buat sekali. Tak boleh. Sebab sekali je Nabi buat. Nabi buat tu pun nak menggambarkan yang ia tidak apa? Tidak haram, hadirin dan hadirat. Dan menunjukkan yang dia tidak haram. Tapi paling tinggi pun hukum dia adalah makruh. Boleh kita lakukan perkara yang makruh semata untuk memberitahu yang ia tidak haram. Lebih-lebih lagi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan hukum bawa budak yang belum memayis masuk masjid. Hukum bawa haiwan binatang masuk masjid. Hukum tu makruh. Tapi saya tanya, pernah dengar tak hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dalam masjid dan Nabi dukung cucu dia yang bernama Umamah binti Zainab, hadirin dan hadirat. Maknanya cucu Nabi ni nama dia Umamah, budak kecil. Nabi dukung dia ketika Nabi salat dalam masjid. Jadi yang tu budak yang belum memayis, mana boleh bawa masuk budak belum memayis dalam masjid sebenarnya. Tapi perbuatan Nabi tu menunjukkan ia tidak haram. Sebaliknya hukumnya adalah makruh, hadirin dan hadirat. Dan disunatkan untuk tidak bawa budak yang belum memayis masuk ke dalam masjid. Yang kedua, bawa masuk haiwan dalam masjid. Hukum dia makruh. Bawa masuk haiwan dalam masjid. Hukum dia makruh. Tapi macam kita kata tadi, Nabi pernah tak naik unta bawa masuk tawaf dalam Kaabah, area Kaabah tu? Kita kata pernah. Jadi perbuatan Nabi tu menunjukkan yang bawa masuk haiwan dalam masjid ni tidak haram, tapi hukum dia makruh. Dia juga sama dengan situasi perbuatan Nabi SAW kencing berdiri tidak haram, hukumnya adalah makruh. Cuma sunnah Nabi SAW adalah buang air kecil dalam keadaan duduk, hadirin dan hadirat. Jadi poinnya, kalau kita dengar dan kita baca dan kita jumpa satu dalil dan kita lihat macam ada satu lagi hadis yang bercanggah. Satu ada isbat yang menetapkan, satu lagi nafi yang menafikan. Jadi nanti dulu, jangan terus buat keputusan. Nanti dulu. Yang pertama, jamak taufik, himpun dan harmonikan. Yang kedua adalah kita tengok, kalau salah satu daripada dua dalil tu dah dimansuhkan, maka kita tolak yang mansuh tu. Kita mengguna pakai yang nasikh. Kita mengguna pakai yang nasikh. Kan kita belajar nasikh dan mansuh. Nasikh dan mansuh ni dia bukan semata ada dalam tafsir je. Dalam bab-bab hukum hakam pun dia ada nasikh dan mansuh, hadirin dan hadirat. Ada nasikh dan mansuh. Jadi maknanya ada hukum yang telah dimansuhkan. Jadi kita tidak mengguna pakai hukum yang dimansuhkan. Kita pakai yang nasikh, yang latest. Nasikh ni yang latest lah. Yang mansuh tu yang dah tidak diguna pakai, hadirin dan hadirat. Jadi kalau ada salah satu daripada dua dalil tu yang mansuh, kita tolak yang mansuh, kita guna yang nasikh je. Tak payah nak himpun dan harmonikan. Dan yang ketiganya, kita katakan kita gunakan tarjih. Kalau kedua-dua hadis sahih, tidak ada satu hadis yang nasikh, tidak ada satu yang mansuh. Jadi kita kena tarjih. Tarjih ni apa? Kita kena pilih yang mana yang paling tepat antara kedua-duanya. Tapi ini bukan kerja buat manusia orang awam lah. Ini kerja buat siapa dia? Para ulama, hadirin dan hadirat. Ini kerja buat para ulama. Kita ni orang awam hanyalah mengikuti apa yang kita yakini tepat dan mempunyai hujahan yang kukuh dan kuat yang disampaikan oleh para ulama, hadirin dan hadirat. Jadi sama juga dengan hadis ni. Hadis sahih Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhat ad-duha." Subhat ad-duha ni salat duha. Aku tak pernah tengok Nabi salat duha, wa inni la usabbihuha, dan aku mendirikannya. Kemudian disebutkan di sini, wa rawa aidan min hadisi Muwarriq al-Ijli rahimahullah, wa rawa aidan, dan beliau juga meriwayatkan. Siapa beliau ni? Al-Bukhari. Beliau juga meriwayatkan. Beliau di situ adalah Al-Bukhari. Meriwayatkan daripada hadis seorang tokoh yang bernama Muwarriq al-Ijli. Muwarriq al-Ijli. Dan dia ni tabi'in. Tabi'in ni siapa dia? Anak murid kepada para sahabat. Kalau anak murid kepada Nabi adalah para sahabat. Dan anak murid kepada para sahabat namanya tabi'in. Hadirin dan hadirat. Namanya tabi'in. Tabi'in tu kalau jamak, kalau ramai. Tapi kalau seorang tabi'i, dia ada ya sahaja. Macam contoh kita kata at-tabi'iyul jalil, seorang tabi'i yang mulia. Kita kata Al-Hasanul Basri sebagai contoh. Al-Hasan Al-Basri. Kerana Hasan Basri tabi'i. Tapi kalau ramai, wa huwa min kibarit tabi'in. Hasan Basri ni adalah antara ulama tabi'in yang paling kibar sekali, yang paling besar sekali, hadirin dan hadirat. Bahkan para ulama mereka berbeza pandangan. Dari kalangan tabi'in siapakah yang paling afdal sekali?
Sebahagian mereka kata Hasan Basri. Sebahagian kuat besar mereka kata Hasan Basri adalah tabi'in yang paling afdal. Tapi sebahagian kata tak. Sebahagian kata yang paling afdal adalah satu-satunya manusia tabi'in yang disebut namanya oleh Rasulullah SAW. Siapa dia? Uwaisun Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Dia dari kalangan Bani Qaran, daripada kabilah di Yaman, hadirin dan hadirat. Tapi saya nak sebutlah, kalau Uwais Al-Qarani tu betul lah Qarani, tapi kalau yang kita duk tengok penulis La Tahzan tu, nama dia Ain apa? Nama dia Ain Al-Qarni. Ain Al-Qarni. Jadi kalau Qarni kita panggil dia Qarni. Jangan kata dia Ain Al-Qarani pula. Memang nama dia Ain Al-Qarni. Dia memang dia sendiri yang sebut nama dia Ain Al-Qarni. Kita panggil Al-Qarni lah. Cuma Uwais ni tadi, sebutan yang tepatnya adalah Uwais Al-Qarani. Sebab Nabi SAW sendiri pernah sebut nama Uwais dalam satu hadis, dan Nabi bagi tahu kepada Umar bin Al-Khattab, sekiranya kamu mampu untuk bertemu dengan dia, carilah dia. Dan kalau kamu bertemu dengan dia, doalah kepada dia ataupun mintalah dia doakan, semoga Allah mengampunkan kamu. Berdoalah, mintalah kepada dia, semoga Allah mengampunkan kamu. Dan inilah dia antara dalil yang mensyariatkan tawassul dengan doa orang saleh. Tawassul dengan doa orang yang saleh. Iaitu kita katakan, hadirin dan hadirat, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berlaku salah faham masyarakat atas kejahilan mereka kepada sebahagian kita ini. Mereka kata adalah kita ini menolak tawassul. Kita tidak menolak tawassul, hadirin dan hadirat. Cuma kita menolak tawassul yang tidak disyariatkan je. Kerana tawassul ini ia terbahagi kepada dua. Dia terbahagi kepada masyru'. Tak ada tawassul yang ghairu masyru'. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan ni mengikut dalil-dalil yang kuat, hadirin dan hadirat, ia terbahagi kepada tiga. Ia terbahagi kepada tiga. Yang pertamanya adalah tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini dalilnya daripada Quran. Bahkan dalilnya daripada peramalan dan perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Taala kata dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik, berdoalah kamu kepada Allah menggunakan nama-nama Allah yang baik ini. Yang kedua adalah tawassul dengan amalan saleh. Tawassul dengan amalan saleh. Tawassul dengan amalan saleh ini disyariatkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut di dalam Sahih Al-Bukhari, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila ghar. 3 orang lelaki dari kalangan Bani Israel sebelum kamu, mereka pergi bermusafir sehinggalah sampai kepada waktu malam mereka nak berteduh, dan sebahagian riwayat kata waktu itu hujan lebat. Jadi dah malam, hujan lebat pula, mereka nak cari tempat berteduh, hadirin dan hadirat. Mereka naik kepada sebuah bukit, dan di dalam bukit tu adanya ghar. Ghar ni gua kecil yang terdapat di atas atau di dalam bukit, hadirin dan hadirat. Falamma dakhalu, sebaik sahaja mereka masuk ke dalam gua tersebut, inhadarat sahratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba ada satu batu besar daripada atas bukit yang jatuh, dan batu besar itu tutup pintu gua tersebut. Kemudian bila batu dah menutup pintu gua, macam mana ada manusia boleh angkat batu? Mustahil. Yang kita duk angkat tu bukan batu besar, hadirin dan hadirat. Yang kita duk angkat tu batu bata. Yalah, nak susun pasal pokok bunga tu cerita lain lah. Tapi ni batu besar turun daripada atas bukit, jatuh dan tutup pintu gua. Fasaddat alaihimul ghar, kata Nabi SAW. Dan ia menutup pintu gua. Lalu bila jalan keluar sudah tidak ada, maka salah seorang daripada lelaki tu, mereka kata, innahu la yunjikum min hadhihi sahrah illa an tad'u wallaha bisalihi a'malikum. Kamu takkan dapat nak keluar dan selamat daripada batu besar ni kecuali kamu kena berdoa kepada Allah menggunakan perantaraan amal soleh kamu. Berdoa kepada Allah menggunakan amal soleh. Itulah tawassul. Tawassul ni menjadikan sesuatu sebagai wasilah, hadirin dan hadirat. Jadi itu dalilnya yang menunjukkan boleh untuk kita berdoa kepada Allah menggunakan amalan soleh. Kita tengok Al-Fudail bin Iyad rahimahullah.
Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, beliau sebut Al-Fudail bin Iyad ni ketika dia berada pada sakit yang hampir menyebab dia mati, dia berdoa kepada Allah. Dia kata, Allahumma arhamni bihubbi iyyak. Allahumma arhamni bihubbi iyyak. Ya Allah, kau rahmatilah aku dengan kecintaanku kepadamu. Dia boleh je sebut Allahumma arhamni, ya Allah kau rahmati aku. Boleh je dia sebut gitu. Tapi diguna apa? Allahumma arhamni bihubbi iyyak. Ya Allah, kau kasihilah aku, kau sayangkanlah aku dengan kecintaanku kepadamu. Cinta kita kepada Allah amal soleh ke bukan? Cinta kita kepada Allah adalah amal soleh. Jadi dia bertawassul dengan amal soleh. Jadi ini menunjukkan ia disyariatkan. Dan yang ketiganya adalah tawassul dengan doa orang yang soleh. Dengan doa orang yang soleh. Dan kita tambah lagi sebagaimana yang ditambah oleh para ulama, doa orang soleh yang masih hidup. Doa orang soleh yang masih hidup. Bukan kepada yang dah mati. Doa orang soleh yang masih hidup. Berdalilkan hadis Bukhari juga daripada Umar bin Al-Khattab juga, bahawasanya Umar pernah menyebut, kami ni dahulu apabila kemarau panjang berlaku, kami akan bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah telah wafat, kami pergi kepada Sayyiduna, apa nama dia? Bapa saudara Nabi tu. Apa nama? Al-Abbas, terima kasih. Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan kami tawassul dengan Al-Abbas, hadirin dan hadirat. Dan Al-Abbas ni walaupun dia pak saudara Nabi, tapi dia muda lagi pada Nabi. Dia usia dia lagi muda pada Nabi. Sebab tu dia masih hidup. Jadi kita kata pak menakan kita mati dulu, pak menakan hidup lagi, macam pelik pula. Tak, zaman dulu ni tak. Sebab Al-Abbas ni walaupun dia pak saudara Nabi, tapi dia jarak dengan Abdullah bapa Nabi tu jauh. Abdullah ni antara anak-anak awal Abdul Muttalib. Manakala Al-Abbas ni anak-anak yang dah hujung-hujung, hadirin dan hadirat. Anak yang dah di hujung-hujung ni. Jadi sebab tu jarak usia tu jauh. Jadi ketika itu Al-Abbas pun berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan. Maknanya Sayyidina Umar kata, padahal kalau nak dibuat perbandingan, Sayyidina Umar pun doa mustajab juga. Umar ni bukan jalan-jalan, hadirin dan hadirat. Dia pun dijamin syurga oleh Nabi SAW. Tapi dia bertawassul dengan bapa saudara Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan itulah menjadi dalil bahawasanya tawassul dibolehkan dengan doa orang yang saleh. Maksudnya kita bukan minta kepada dia, tapi kita minta dia berdoa kepada Allah. Kan ada beza tu. Minta kepada manusia ni macam kita kata macam satu, wahai Abbas, tolonglah kau turunkan hujan. Itu salah. Tapi kita kata, wahai Al-Abbas, tolonglah doa kepada Allah agar Allah turunkan hujan kepada kami semua. Ini betul lah. Inilah tawassul dengan doa orang soleh. Macam kita jumpa ustaz, tolong doakan anak saya. Macam tu. Sama, kita dah biasa buat pun sebenarnya. Ustaz, tolong doakan saya ni sihat atau cemerlang dalam peperiksaan yang akan datang, bla bla bla. Yang tu tawassul dengan doa orang yang soleh. Jadi termasuk contohnya adalah kes Uwais Al-Qarani ni tadilah. Apabila Nabi kata kepada Umar, kalau kau jumpa dengan dia, minta dia doa kepada Allah supaya Allah ampunkan. Tapi kalau nak dibuatlah perbandingan dari sudut ketokohan dan kewarakan dan kewalian dan kemuliaan dan ketinggian kedudukan, jauhlah Umar bin Al-Khattab, hadirin dan hadirat. Orang kata para sahabat ni adalah sebenar-benar, orang kata awliyaullahi haqqan, sebenar-benar wali Allah. Semua para sahabat. Kalau seorang tu tak mencapai tahap para sahabat tu, maknanya dia rendah lagi lah martabat dan darjatnya. Lepas tu kita kata para sahabat ni, kalau tuan-tuan buka satu kitab namanya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Hilya al-Awliya ni perhiasan para wali Allah. Ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah, Abu Nu'aim Al-Asbahani. Dan dalam kitab tu, siapa dia wali-wali yang si Abu Nu'aim ni letakkan? Yang pertama sekali ialah Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Osman, kemudian Ali. Ini semua wali-wali Allah, hadirin dan hadirat. Jadi sebab itu darjat mereka jauh lebih tinggi. Tambahan pula, Umar bin Al-Khattab, dia dijamin syurga. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Osman fil jannah, wa Ali fil jannah. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Jadi 10 sahabat yang dijamin syurga. Jadi salah seorangnya Umar. Tapi pun menunjukkan rendah dirinya Umar bin Al-Khattab ni, betapa tawaduknya dia. Tak siapa orang Uwais Al-Qarani, dia kata datang, tolonglah istighfar kepada Allah untuk aku. Allah kata rendah dirinya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi walaupun perbahasan tu dia tidak ada kaitan dengan topik kita ni, tapi saya kongsikan sebagai selingan
walaupun sedikit lari daripada topik, hadirin, saya minta maaf. Jadi disebutkan di sini tabi'in namanya Muwarriq al-Ijli. Qultu li Ibnu Umar. Aku berkata kepada Ibnu Umar. Berkata tu bertanyalah. Kadang-kadang berkata tu sesuai diterjemahkan berkata. Tapi kadang-kadang qultu ni sesuai diterjemahkan aku bertanya. Yang itu lebih tepat terjemah. Aku bertanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar. Ibnu Umar ni adalah anak kepada Umar bin Al-Khattab, adik kepada Hafsah binti Umar, dan dia adalah adik ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Ibnu Umar, "Atusalli duha?" Wahai Ibnu Umar, wahai Abdullah bin Umar, kamu ni sembahyang duha tak? Kamu salat duha tak? Sayyidina Umar kata, saya minta maaf, Ibnu Umar kata, Abdullah bin Umar, dia kata, "La, aku tak salat duha." Qultu fa Umar sembahyang duha tak? Anak dia kata, "La, dia pun tak sembahyang duha." Qultu fa Abu Bakar salat duha tak? Qala la. Maka dia kata Abu Bakar pun tak salat duha. Qultu fa Nabi SAW, Nabi pun macam mana? Kemudian qala la ikhaluhu. La ikhaluhu ni dia tak berani nak jazamkan. Dia tak berani nak jazam ni maknanya dia tak berani nak kata secara pasti tidak tu. Tapi kalau untuk dia kata memang aku tak sembahyang duha. Kalau untuk pak dia Umar bin Khattab, memang dia kata pak dia tak sembahyang duha. Kalau Abu Bakar, dia kata Abu Bakar pun tak salat duha. Tapi kalau bab Nabi ni, Ibnu Umar ni dia kata la ikhaluhu ni aku tak merasa, aku rasa baginda pun tak buat juga. Tapi dia bukannya pastilah, dia kata aku rasa baginda pun tak buat. Macam tu. Aku rasa baginda pun tidak. Dia yang kita katakan di sini la azunnuhu sallaha aidan. Aku tidak merasakan yang Nabi juga mendirikan solat duha. Tapi dia tak sebut secara jazam lah. Dia tak sebut secara pasti. Tapi ini antara hadis yang menunjukkan Nabi tidak solat duha. Satu. Wa fi sahihi Muslim. Nampak? Dalam sahih Muslim pula. Ni sahih Bukhari dua-dua tadi. Wa fi sahihi Muslim. Dalam sahih Muslim. An Aisyata radhiyallahu anha. Daripada Sayyidah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Qalat. Beliau berkata. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan salat duha 4 rakaat. Siapa dia kata? Aisyah kata. Hadis Bukhari tadi dia kata aku tak pernah tengok Nabi salat. Jadi sebab tu kita kena, orang kata gabung dan kita kena harmoni. Apa sebenarnya maksud dia? Nanti Ibnul Qayyim dia akan jelaskan. Itu bukan peranan kita lah, Ibnul Qayyim yang akan jelaskan. Sebab dia ulama. Jadi kita ni membaca saja kalam-kalam ulama, hadirin dan hadirat. Jadi kana Rasulullah SAW yusalli duha arba'an. Rasulullah SAW ni pernah mendiri salat duha sebanyak 4 rakaat. Wa yazidu masya-Allah, dan baginda tambah rakaat tu dengan kadar yang Allah kehendaki. Maknanya kadang-kadang baginda buat lebih daripada 4 rakaat. Dan 4 rakaat di sini zahirnya adalah 2 rakaat 2 rakaat. Itu makna dia. Maknanya 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Wa fi sahihain, di dalam sahihain, iaitu dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang ni riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. An Ummi Hani, daripada Ummu Hani. Dan Ummu Hani ni gelaran. Nama dia Fakhitah. Sebahagian kata Fatimah, sebahagian kata Fakhitah. Tapi dalam sejarah Alamin Nubala, Fakhitah, hadirin. Fakhitah binti Abi Talib. Nampak tak dia ni agak-agak dia siapa? Kalau Fakhitah binti Abi Talib, maknanya dia mesti ada beradik dengan siapa dia? Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi dia adalah adik kepada Sayyidina Ali. Fakhitah ni, Ummu Hani ni adalah adik perempuan kepada Sayyidina Ali, hadirin dan hadirat. Dan Ummu Hani ni dalam masa yang sama, bila dia adik perempuan kepada Sayyidina Ali, maknanya dia apa hubungan dia dengan Nabi SAW? Dia adalah sepupu Nabi SAW. Kerana Sayyidina Ali ni adalah sepupu Nabi. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi tok mereka sama. Tok mereka orang yang sama. Pak mereka adik-beradik, hadirin dan hadirat. Dan Rasulullah SAW serta Sayyidina Ali dan Ummu Hani ini adalah sepupu. Apa kata Ummu Hani? Annahu salla yawmal fathi 8 raka'atin wa zalika duha.
Nabi SAW pernah mendirikan salat sebanyak 8 rakaat pada waktu duha pada hari pembukaan kota Mekah, Yaum al-Fath. Itu pada hari pembukaan kota Mekah. Fathu Mekah tu. Jadi pada Fathu Mekah, Nabi SAW mendirikan salat 8 rakaat pada waktu apa? Pada waktu duha. Dan sebahagian ulama mengatakan salat 8 rakaat pada waktu duha tu adalah salat duha. Maksudnya salat duha. Jadi maknanya menunjuk Nabi melakukan salat duha. Walaupun ada sebahagian ulama hadis dia kata tak. Salat itu adalah salat khusus sempena pembukaan kota. Pembukaan Mekah. Jadi itu salat khusus, dia bukan salat duha. Jadi begitu antara kepahaman yang disebut oleh para ulama. Lalu datanglah dia punya statement daripada Ibnul Qayyim, hadirin dan hadirat. Apa kata beliau? فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى طُرُقٍ. Para ulama berbeza pandangan tentang semua hadis-hadis ni kepada beberapa pendapat. Barulah dia nak datang. Mula dia datangkan dalil dulu. Ibnul Qayyim ni dia datangkan dalil dulu. Ada yang kata begini, ada dalil begini. Jadi kemudian barulah beliau sertakan pandangan para ulama. Dan asasnya para ulama ni biasanya ulama-ulama yang mensyarahkan hadis inilah. Ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni. Jadi di sini dikongsikan ada lebih kurang 4 pendapat, hadirin dan hadirat, ataupun ada 4 kumpulan di sini. Iaitu minhum yang pertama, pendapat yang pertama. Minhum man rajjaha riwayat al-fi'l 'ala at-tarak. Ada dari kalangan para ulama yang merajihkan, maknanya mereka memberatkan, maknanya mereka mengatakan pandangan yang rajih, pandangan yang tepat adalah Nabi buat salat duha berbanding pandangan yang kata Nabi tak buat salat duha. Kan ada pandangan yang menyebut Nabi tak buat duha tadi daripada Ibnu Umar, daripada Aisyah, dalam kedua-duanya dalam Sahih Al-Bukhari itu. Jadi mereka kata kalau berlaku pertembungan riwayat, ada riwayat yang Nabi kata Nabi buat, ataupun ada riwayat yang menunjukkan Nabi buat, dan ada riwayat yang menunjukkan Nabi tak buat, maka kita rajihkan Nabi buat. Hadirin dan hadirat. Yang ini pandangan pertama, merajihkan yang Nabi buat. Kenapa? Bi'annaha musbitatun, kerana ini mensabitkan sesuatu amalan. Tatadammanu ziyadata ilmin khafiyat 'ala nafi, yang menggambarkan bahawasanya kalau dia bagi tahu yang Nabi pernah buat, menunjukkan ini adalah lebihan ilmu, ini ilmu tambahan ke atas orang yang menafikan. Macam hadis yang kata Nabi pernah kencing berdiri. Yang Aisyah dia nafikan. Dia kata maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman qat. Nabi tak pernah kencing berdiri walau sekali pun. Tapi Aisyah ni dia bukan setiap masa ada bersama dengan Nabi. Betul tak? Adakah bila Nabi bermusafir dia ikut? Dia tak ikut. Nabi pergi ke medan jihad dia tak ikut. Nabi pergi ke sana sini bukan semua dia ikut. Hadirin dan hadirat. Jadi bila ada satunya yang kata aku pernah tengok Nabi kencing berdiri. Jadi yang tu dia isbat. Aisyah dia nafi. Jadi isbat ni kita rajihkan isbat mengatasi nafi. Ini ilmu usul fiqh lah, hadirin dan hadirat. Maknanya apabila bertembung, iza ta'arada bainan nafi wal isbat yuqaddamul isbat ala nafi. Ini kaedah usul fiqh, hadirin dan hadirat. Apabila bertembung antara nafi dengan isbat, yang menafikan dan yang menetapkan, kita dahulukan yang menetapkan di atas yang menafikan. Kena dahulu. Ini pandangan para ulama. Jadi maknanya menunjukkan adanya riwayat yang menunjukkan Nabi pernah kencing berdiri. Dalam ni riwayat yang Nabi pernah salat duha, yang ni kuat, hadirin dan hadirat, mengatasi pendapat yang kata Nabi tak buat salat duha. Qalu, lalu mereka berkata, wa qad akhbarat Aisyatu wa Anas wa Jabir wa Ummu Hani wa Ali bin Abi Talib annahu sallaha. Kerana ada riwayat daripada Aisyah macam dalam Sahih Bukhari tadi. Saya minta maaf, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ataupun dalam Sahih Muslim yang sebelum ni. Waqad akhbarat, Aisyah telah mengkhabarkan, Anas bin Malik telah mengkhabarkan, Jabir bin Abdullah Al-Ansari telah mengkhabarkan, Ummu Hani tadi, Fakhitah binti Abi Talib ni telah mengkhabarkan, Ali bin Abi Talib membagi tahu annahu sallaha, bahasanya Nabi pernah salat duha. Nabi melakukan salat duha. Qalu, mereka pun berkata lagi, itu pandangan yang pertama ni. Wa yu'ayyidu hadzal ahadits as-sahihah al-murdiyah al-mutadammina lil wasiyyati biha wal muhafazati 'alaiha wa madhi fa'iliha was sana'i 'alaih. Yang menguatkan hadis-hadis yang sahih yang diredai ini adalah adanya satu hadis yang menunjukkan wasiat Nabi SAW akan solat duha ni. Nabi mewasiatkan, walaupun mungkin dalam hadis tu menunjukkan Nabi tidak buat, tapi Nabi bagi wasiat. Wasiat dia pesan lah, Nabi pesan. Apa dia?
dalam Sahihain, dia itu dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, awsani khalili Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi siyami salasati ayyamin min kulli syahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an anam. Terjemahan, Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepadaku. Tapi dia kata awsani khalili, kekasih aku telah mewasiatkan kepadaku. Khalil ni kekasih. Tapi Nabi tidak ada khalil. Nabi kata dalam hadis, "Lau kuntu muttakhizan khalilan lattakhastu Aba Bakrin khalili." Kalau aku ni boleh memilih khalil, nescaya aku akan pilih Abu Bakar sebagai khalil. Tapi Abu Bakar ni levelnya ukhuwah saja, itu persaudaraan saja. Khalil ni lebih, iaitu kekasih. Allah ada khalil. Allah ada khalil, dan khalil Allah ada dua orang. Khalil Allah ada dua orang. Siapa dia? Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kedua-duanya khalil Allah. Hadirin dan hadirat. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada khalil. Cuma Anas ni disebut dari sudut bahasa je lah. Saya minta maaf, Abu Hurairah ni disebut dari sudut bahasa. Dia kata awsani khalili, kekasih aku. Mana dari sudut bahasa lah. Kekasih aku telah mewasiatkan kepadaku untuk melakukan 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, bisiyami salasati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan ni, dia boleh jadi kita faham dia adalah puasa hari putih ataupun tidak puasa hari putih. Kalau puasa hari putih, maknanya 13, 14, 15 bulan hijrah. Tapi kalau dia bukan puasa hari putih, maknanya kalau kita lakukan hari ni, katakanlah hari ni mungkin dah tak sempat sebab ni dah pun dah hujung-hujung Zulkaidah dah. Katalah sekarang ni kita berada pada awal Zulkaidah. Jadi katalah hari ni 5 Zulkaidah. Kemudian minggu depan pula, dalam 10 hari tu, kita buat pada 15 Zulkaidah satu puasa lagi. Yang 5 Zulkaidah kita puasa, 15 Zulkaidah kita puasa, 25 Zulkaidah pun kita puasa. Selang 10 hari. Hadirin dan hadirat. Jadi kita dianggap telah berpuasa 3 hari sebulan. Dapat juga fadilat yang sama. Walaupun berlaku serang-seri macam tu. Cuma kata para ulama, afdalnya adalah dilakukan secara berturut-turut. Maknanya, kalau kita boleh buat macam 3, 4, 5. 13, 14, 15. Macam tu. 23, 24, 25. Begitu. Jadi maknanya, fadilatnya sama juga. Kalau kita puasa hari putih 13, 14, 15 atau puasa 3 hari dalam setiap bulan, sama ada 3 hari itu pada awal, pada pertengahan, pada hujung, sama ada 3 hari itu secara berturut-turut atau secara berpisah atau berasingan, kita tetap mendapat fadilat yang sama. Iaitu apa dia? Seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Itu fadilat dia. Seperti berpuasa sepanjang tahun. Kerana kalau kita puasa 3 hari tiap-tiap bulan, setahun ada 12 bulan. 12 kali 3, 36. 36 kali 10, 360. Jadi 360 adalah bilangan hari dalam setahun mengikut kalender hijrah. 360 adalah bilangan hari dalam setahun mengikut kalender hijrah. Jadi kalau dia berpuasa 3 hari setiap bulan, maka setahun tu dia puasa 36 hari lah. Bila dia puasa 36 hari, satu hari itu kita akan digandakan 10 ganjaran pahala berdalilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa buat satu kebaikan, dia dapat 10 ganjaran pahala. Yang kedua yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah adalah wa raka'atay duha, 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha. Jadi tengok, ada wasiat daripada Nabi kepada Abu Hurairah. Dan hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Jadi inilah yang menguatkan Nabi ada buat salat duha. Kalau Nabi tak buat, kenapa Nabi bagi wasiat? Betul tak? Takkan kita nak wasiat benda kita tak pernah buat. Nanti orang kata, ni cakap tak tahu bikin. Macam saya, tuan-tuan jangan pesan salat tahajud ya. Tapi ustaz ni paling tak salat tahajud sekali dalam seumur hidup dia. Mana boleh macam tu? Kita kena buat salat tahajud, baru kita wasiat kepada orang, betul tak? Saya dah kata, tuan-tuan kena banyak sedekah ya. Tapi tak pernah tengok ustaz sedekah pun. Macam tu. Tuan-tuan kena banyak puasa Isnin Khamis. Ustaz tak pernah puasa pun Isnin Khamis. Jadi dia macam kontradik kalau kita bagi wasiat dan nasihat, dalam keadaan kita tidak buat. Jadi sebab itu mereka kata, yang menguatkan dalil yang menunjukkan Nabi pernah buat solat duha adalah kerana Nabi ada wasiat kepada Abu Hurairah supaya dia jangan tinggal solat duha. Wa an utira qabla an anam, dan supaya aku ini melakukan solat witir sebelum aku tidur. Ini antara dipesan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah, supaya aku ni melakukan solat witir sebelum aku tidur. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, hadirin dan hadirat, wa ta'ifatun saniyah, pandangan yang kedua, itu kelompok yang kedua,
Zahabat ila ahadits tark. Mereka cenderung kepada pandangan yang hadis-hadis yang mengatakan Nabi tak pernah buat tu lebih kuat. Maknanya dia kata Nabi tak buat solat duha. Ini pandangan hadis tu lebih kuat. Warajjahatha min jihati sihhati isnadiha. Dan kumpulan yang kedua ni mereka merajihkan hadis yang kata Nabi tak buat tu kerana sanad dia sahih. Mana tak sahih? Kawan tu dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni paling tinggi lah darjat dia. Hadirin dan hadirat. Walaupun sebenarnya yang paling tinggi adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis muttafaq alaiha, yang ni paling tinggi. Maknanya yang paling tinggi kali adalah hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Saya minta maaf, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua, hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari sahaja. Yang ketiga, hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim sahaja. Macam tu. Yang tu ikut turutan lah. Kemudian hadis yang ada dalam Kutub Sittah ataupun Sunan Arba'ah, yang 4 tu. Dan ini disebutkan oleh Allamatul Syekh Fuad Abdul Baqi. Syekh Fuad Abdul Baqi. Siapa dia Syekh Fuad Abdul Baqi ni? Dia tulis sebuah kitab namanya, ataupun dia susun sebuah kitab namanya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Dalam tu dia ada nyatakan dari sudut ranking ni, yang mana lagi tinggi kedudukan hadis-hadis ni. Jadi mereka ni berpendapat, kumpulan yang kedua ni, mereka kata dari sudut sanad hadis yang kata Nabi tak buat solat duha lagi kuat. Dia kata begitu. Lagi sahih. Wa amali sahabati bimujabiha. Bahkan ini dilakukan oleh para sahabat. Kan tadi Abdullah bin Umar tadi, bila orang tanya dia, kamu wahai Abdullah bin Umar kan sahabat, kamu buat tak solat duha? Dia kata lah, aku tak buat. Kemudian orang tu tanya, Muwarriq al-Ijli tadi ditanya, pak kamu buat tak? Ya, siapa dia? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab buat. Dia kata, pak aku pun tak buat. Abu Bakar pun tak buat. Jadi itu amalan para sahabat. Tapi macam kita belajar fiqh mazhab ni, bukan semua mazhab mengambil kira pandangan para sahabat ataupun qaulus sahabi ataupun amal sahabat sebagai hujah. Sebab itu kita kata amalan sahabat ni adalah dia dalil, betul, tapi dia dalil yang tidak disepakati. Betul tak? Kan kita ada belajar dalil yang disepakati, dalil yang tidak disepakati. Ini dalam perbahasan usul fiqh, hadirin hadirat. Dalil yang disepakati ni ada 4. Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Yang ni yang disepakati. Manakala dalil yang tidak disepakati ni macam al-istihsan, masalih mursalah, dan juga sadduz zari'ah, dan juga antaranya adalah yang kita kata amal ataupun qaulus sahabi ni. Amal ahli Madinah, qaulus sahabi. Jadi ini antara dalil yang tidak disepakati. Farawal Bukhari an Ibni Umar annahu lam yakun yusalliha. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawasanya beliau tidak salat duha. Wala Abu Bakar wala Umar. Abu Bakar pun tak salat, Umar pun tidak salat. Qultu, dan Ibnu Umar kata, fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala la ikhalu. Iaitu apabila ditanyakan adakah Nabi SAW salat duha, Ibnu Umar dia kata la ikhalu. La ikhalu ni apa makna dia? Saya kata tadi, aku tidak merasakan yang Nabi pun salat. Nah, aku rasa Nabi pun tak salat juga. Tapi dia rasa-rasa je. Maknanya dia tidak membina jawapan itu dengan jazam, dengan pasti. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua lebih cenderung kepada Nabi tidak pernah salat. Pandangan pertama kata Nabi ada. Wa zahabat ta'ifatun salisah. Pandangan ulama yang ketiga. Kejap sikit lagi hadirin hadirat. Walaupun saya pun dah tak sabar nak balik. Tapi sikit lagi ila istihbabi fi'liha ghibban. Pandangan yang ketiga ni mengatakan disunatkan untuk kita melakukan solat duha ni secara ghib. Ghib ni secara sekali-sekala. Ghib ni selang-seli. Maknanya ada hari buat, ada hari tak buat. Ada hari buat, maka jangan, maknanya tidak dilakukan hari demi hari. Sekali-sekala. Itu makna ghib. Sebab tu ada hadis, walaupun hadis tu dhaif, yang mana dikatakan bahawasanya Nabi SAW menyebut zur ghibban tazdad hubban. Zur ghibban tazdad hubban. Ni hadis dhaif, hadirin dan hadirat. Maknanya lakukan ziarah kunjung-kunjung ni secara sekali-sekala. Nescaya itu akan lebih menambah kasih sayang. Kalau kita ziarah hari-hari ni, orang benci. Saya datang rumah aku je ni, nak makan free je. Kalau saya ziarah hari-hari, pasal ada orang kalau ada tetamu dia, tiap hari dia datang rumah kita, rimah pula kita. Tapi kalau dia datang rumah kita ni sekali-sekala, kita akan tambah kasih sayang. Kata lama tak jumpa. Datang kalau sekali-sekala selang 2-3 bulan datang ziarah. Itu zur ghibban. Dan sebab itu ada satu puasa namanya Siyamul Ghib.
Puasa rib ni adalah puasa nama lain bagi puasa Nabi apa? Nabi Daud. Hadirin dan hadirat. Puasa rib adalah nama lain bagi puasa Nabi Daud, iaitu puasa selang-seli. Ada hari dia puasa, ada hari dia tidak puasa. Itu namanya dalam hadis disebut siyamul rib, sebagaimana yang disebut oleh Sultanul Ulama Al-Aiz ibnu Abdissalam As-Sulami Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Maqasidus Saum, dalam kitabnya Maqasid As-Saum. Dia kata puasa rib tu adalah puasa Nabi Daud, iaitu puasa selang-seli. Jadi dikatakan di sini, ulama atau kumpulan yang ketiga ni mengatakan disunatkan untuk kita buat solat duha ni secara sekali-sekala. Ini bukanlah hari-hari. Fatusalla fi ba'dil ayyam duna ba'd. Ada hari kita solat, ada hari kita tidak solat. Wa hadza, dan ini kata Ibn Al-Qayyim adalah ihda riwayataini an Ahmad. Ini adalah salah satu pandangan mazhab Ahmad bin Hanbal. Salah satu pandangan dalam mazhab Hanbali. Wa hakahu at-Tabari an jamaah, dan pandangan ini diceritakan oleh Al-Imam at-Tabari daripada sekelompok para salaf. At-Tabari ini kan dia dalam antara ulama yang awal. At-Tabari ini dia wafat pada tahun 310 Hijrah. Al-Imam at-Tabari wafat meninggal dunia pada tahun 310 Hijrah. Jadi dia antara ulama-ulama awal, hadirin dan hadirat. Jadi dia meriwayatkan daripada salaf. Qala, beliau berkata, wahtajju bima rawa al-Jariri an Abdullah bin Syaqiq qala qultu li Aisyah. Abdullah bin Syaqiq ni tabi'in. Dia kata, aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Adakah Nabi SAW mendirikan salat duha? Qalat la. Aisyah kata Nabi tidak mendirikan salat duha illa ayyaji'a min maghibihi, kecuali baginda pulang daripada permusafiran. Kalau baginda pulang daripada musafir kan, biasanya Nabi akan pulang bukan pada waktu malam, tengah-tengah malam, tak. Nabi akan pulang pada waktu awal pagi, hadirin dan hadirat. Dan antara sunnah Nabi SAW apabila bermusafir ni, Nabi akan singgah ke masjid dulu sebelum Nabi pulang ke rumah. Dan dalilnya tuan-tuan tengok dalam Sahih Bukhari tu, berkenaan dengan kisah sahabat Nabi Ka'ab bin Malik tu. Ka'ab bin Malik yang kita kata ada kisah taubat Ka'ab bin Malik tu kan, mungkin kita biasa dengar kisah taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di dalam kisah tersebut kita katakan bahawasanya Nabi SAW pulang daripada peperangan apa? Daripada peperangan Tabuk. Kemudian Nabi belum sampai ke rumah, Nabi singgah ke masjid dahulu. Jadi bila Nabi singgah ke masjid, Nabi salat 2 rakaat. Jadi mungkin itulah yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, illa ayyaji'a min maghibi, kecuali kalau baginda pulang daripada permusafiran, Nabi akan salat duha. Summa qal, kemudian disebutkan di sini, kaza zakara man kana yaf'alu dhalika minas salaf. Itulah yang disebutkan oleh ulama-ulama salaf yang berpegang kepada ataupun yang melakukan perkara tersebut, iaitu dilakukan salat duha ni hanya sekali-kala apabila kita pulang daripada musafir saja. Begitu. Dan pandangan yang terakhir, hadirin dan hadirat, pandangan yang keempat. Wa zahabat ta'ifatun rabi'ah. Pandangan yang keempat, mereka menyatakan ila annaha innama tuf'alu li sababi minal asbab wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama fa'alaha li sabab. Solat duha hanya dilakukan jika ada sebab saja. Kalau tak ada sebab, tidak dilakukan solat duha. Ini pandangan yang keempat. Kerana Nabi SAW hanya melakukan solat duha sekiranya ada sebab. Jadi Ibnul Qayyim dinukilkan keempat-empat pandangan ni. Pandangan pertama kata Nabi ada buat solat duha. Pandangan yang kedua kata Nabi tidak solat. Pandangan yang ketiga kata solat tapi dilakukan secara sekali-sekala, secara selang-seli, ada hari buat, ada hari tak buat. Dan pandangan yang keempat kata Nabi solat duha hanya apabila ada sebab saja. Wa man ta'ammala al-ahadits al-marfu'ata wa asara as-sahabah wajadaha la tadullu illa ala hadzal qaul. Ini pandangan Ibnu Qayyim cenderung. Siapa yang meneliti kepada hadis-hadis yang marfu' serta arsal para sahabat, dia akan mendapati kesemuanya akan membawa kepada pandangan yang keempat. Itu Nabi melakukan solat duha hanyalah apabila ada sebab. Wa amma ahaditsut targhib fiha wal wasiyati biha. Adapun hadis-hadis yang menganjurkan solat duha dan hadis-hadis yang berpesan terhadap solat duha ni, fasahihu minha, yang sahih daripadanya seperti hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Dzar tu, kata Ibn Al-Qayyim, la yadullu ala annaha sunnah ratibah li kulli ahad. Dia hadis tu, kata Ibn Al-Qayyim, dia tak menunjukkan bila Nabi pesan Abu Hurairah sembahyang duha, bukan maknanya solat duha tu dituntut kepada semua orang. Itu pandangan lah. Tapi itu adalah arahan atau wasiat khusus kepada Abu Hurairah saja. Ini pandangan Ibn Al-Qayyim. Ini pandangan Ibn Al-Qayyim.
Jadi dia kata hadis tu tak menunjukkan solat duha tu dituntut kepada semua orang, tapi adalah khusus kepada Abu Hurairah saja. Hadirin dan hadirat. Jadi wa inna ma awsa Abu Hurairah bidzalik, sesungguhnya Nabi bagi pesan kepada Abu Hurairah untuk solat duha dan untuk solat witir pada tiap malam dan sebelum tidur, dan juga puasa 3 hari berturut tu, atau puasa 3 hari saya betulkan 3 hari dalam setiap bulan. Dia kata li'annahu qad ruwiya anna Abu Hurairah kana yakhtaru darsal hadis bil laili 'ala salah. Dia kata di sini Abu Hurairah ni dia memilih untuk mempelajari ilmu hadis pada waktu malam berbanding solat tahajud, banding solat malam. Maknanya antara solat malam dengan dia nak pergi baca hadis atau nak belajar hadis, dia pilih untuk baca hadis. Lalu Nabi pun fa'amarahu bid-duha badalan min qiyamil lail, maka Nabi suruh dia sembahyang duha untuk ganti daripada qiyamul lail yang dia tak buat pada waktu malam tu. Jadi menunjukkan sebahagian ulama ni dia cenderung, oh ni sebenarnya arahan ni bersifat khusus kepada Abu Hurairah, bukanlah terpakai kepada semua. Walihaza amarahu alla yanam hatta yutir, sebab itulah Nabi bagi tahu kepada Abu Hurairah tadi, jangan kamu tidur kecuali kamu telah salat witir. Sebab dia tak bangun malam tu, maknanya dia tak bangun qiyamul lail, sebab bila malam dia fokus kepada baca hadis. Jadi sebab tu Nabi suruh dia solat witir sebelum dia tidur. Hadirin dan hadirat. Walam ya'mur bidzalika Abu Bakar wal Umar wa sa'ir sahabah, dan Nabi tak pesan pun kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada para sahabat supaya apa? Supaya solat duha, supaya jangan tidur sehingga solat witir dahulu, begitu. Hadirin dan hadirat. Itulah Ibnu Qayyim dia stop sampai itu saja. Tapi kalau ada orang kata, adakah ini pandangan semua ulama? Kita kata tidak. Ini pandangan Ibnul Qayyim. Ini pandangan Ibnul Qayyim. Jadi kita kata pandangan yang kedua, macam kita kata tadi, pandangan yang kedua adalah salah satu pandangan daripada mazhab Hanbali. Salah satu pandangan daripada mazhab Hanbali. Saya minta maaf, pandangan yang ketiga, iaitu dilakukan secara sekali-sekala. Salat duha ni dilakukan secara sekali-sekala adalah pandangan dalam mazhab Hanbali. Salah satu riwayat daripada Imam Ahmad. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, hadirin dan hadirat, salat duha ni adalah antara salat rawatib, antara salat yang muakkad. Antara salat yang muakkad. Ada salat yang muakkad ni, antaranya ada salat sunat yang muakkad ni adalah salat duha, salat witir dengan salat tahajud. Hadirin dan hadirat, salat duha, salat witir dan salat tahajud ni dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang disebut di dalam kitab Al-Iqna' fi halli alfazi Abi Syuja'. Al-Iqna' fi halli alfaz Abi Syuja' oleh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah. Jadi dalam mazhab Syafi'i mengatakan disunatkan kepada kita untuk melakukan salat duha. Baik. Memadai secara itu perbahasan kita, hadirin dan hadirat. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah akan datang. Saya minta maaf kalau terlajak sikit pada malam ni. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.